Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma faqihna fid din. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu, wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, bersama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala masih lagi jagakan kita. Allah taala menjadikan kita di bawah jagaan Dia, karena kita dapat menunaikan fardu subuh secara berjamaah. Maka kita duduk di dalam jaga Allah Subhanahu wa taala. Allah taala adalah sebab jaga bagi manusia. Hasbiyallah wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah, pada pagi yang sangat barakah ini, alhamdulillah kita dapat dengar dua surah daripada ayat Al-Quran Al-Karim, itu surah Sajdah dan surah Al-Insan, yang sentiasa menjadi sunnah Nabi SAW. Rasulullah membaca dua surah ini pada malam Jumaat waktu subuh. Ini adalah satu daripada amalan yang senantiasa Rasulullah membaca supaya dan memberi peringatan kepada hamba Allah Taala, kepada umat Dia, tentang perkara-perkara yang berlakunya pada hari Jumaat, yang telah berlaku pada hari Jumaat, dan yang akan berlaku pula pada hari Jumaat. Jadi kalau kita mengambil pengajaran ataupun mengambil iktibar tentang apakah pengajaran Allah Ta'ala melalui dua surah ini dari waktu pagi Jumaat, dan maka kehidupan kita dan selepas daripada semaya, kita akan hidup dalam keadaan mengambil peringatan tentang hari yang kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau kita perhati dalam semaya kita, banyak di antara semaya sunat yang Nabi SAW himpunkan dua surah panah-panah, yaitu surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas, surah Qul huwallahu ahad. Dari antaranya semaya sunat fajar, yaitu 2 rakaat fajar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa kami nak baca? Surah apa yang kami patut baca adalah semaya sunat fajar. Maka Rasulullah ajar semaya bacakanlah surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas, dua surah panah-panah. Dan semaya sunat-sunat lain pun, dan banyaklah di antara semaya sunat, kita baca dua surah ini. Apakah tujuan dan maksud yang Rasulullah dibaca surah ini? Ya, semua ada tujuan dan semua ada maksud, dan semua ada tujuan dan semua ada maksud yang Rasulullah baca, dan suruh kita baca. Ya, suruh kita baca di dalam semaya, sama ada semaya sunat atau semaya fardu. Kerana apa? Sebablah kita lagi perhati masalah, kita lagi perhati makna ayat, dan kita dapurkan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Apabila kita tadabbur
Yang kata dalam surah Al-Ikhlas, berimpung di dalam surah Al-Ikhlas ni ialah dua tauhid yang besar-besar, iaitu tauhidul qawli dengan ataupun yang dikatakan tauhidul ilmi. Tauhidul ilmi atau tauhidul qawli, itu ikhlas dengan Allah Ta'ala melalui tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang tauhid al-qawli atau tauhidul ilmi yang mengajar kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat Allah Ta'ala. Dan sifat Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala dalam sebanyak surah pendek 4 ayat mengandungi sifat-sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahil asma'ul husna wa sifatul ula. Allah Ta'ala ada nama-nama dan beberapa nama yang syamil dan ada sifat-sifat yang tertinggi. Walaupun di sana ada ulama mari usaha hibur-hibur ke sifat Allah Ta'ala, dan lepas tu dia gilikung atau bagi ikhtisar atas sifat Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala hanya ada 13 sifat ataupun 20 sifat mengikut khilaf di antara Maturidiyah dengan Asy'ariyah. Dan Asy'ariyah ambil 20 sifat, ambil 13 sifat, dan Maturidiyah ambil pula 20 sifat. Jadi sifat 20 terkenal kita. Jadi cukup ambil sifat 20, nafi pula 20, 40. Lepas tu sifat Nabi pula 4, dan nafi pula 4 apa. Jadi semua 50 sifat. Dah capung harap semua. Dia kata ambil 50 butir di buku cukup. La ilaha illallah. Dan mengandungi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni 50 sifat. Itu mengikut alil Asy'ariyah dan alil Al-Maturidiyah. Tetapi kalau kita ikut Al-Quranul Karim dan mengikutkan dalil-dalil yang ada dalam Quran dan dalil-dalil yang ada dalam hadis Nabi SAW, maka kita terdapat bahawa sifat Allah Ta'ala dan nama Allah Ta'ala lebih daripada apa yang telah dibilangkan oleh setengah-setengah ulama, alama Asy'ariyah dan alama Maturidiyah. Boleh kita tengok dalam surah Tauhid saja, surah Al-Ikhlas ni mengandungi beberapa sifat Allah Ta'ala. Dan apabila baca surah Al-Ikhlas, bermakna kita mengakui tentang ilmi kita dan tentang perkataan kita tentang tauhid Allah Ta'ala, tauhidul qawli. Sebab itulah mengandungi surah Ikhlas ni dan sama dengan 1/3 daripada Quran. Sulusul Quran dan surah Al-Ikhlas ni di segi makna dia ni mengandungi setengah pada 1/3 daripada Quran. Kadang-kadang kita berkati ayat Quran ni tak lepas pada 3 cara. Ya Allah Ta'ala turun setiap ayat Quran ni berbagai duduk dalam 3 cara. Duduk dalam 3 saluran dia atau 3 bahagian. Jadi pokok ayat Quran itu 3 bahagian. Bahagian pertama, ayat Quran bersangkut masalah akidah, masalah tauhid. Setiap ayat dan ilmu tauhid, ilmu ayat bersangkut masalah syariat, masalah amalan, tatbik syariat, buat ni wajib ni halal ni, masalah syariat. Masalah cara hidup manusia ni berbagai syariat. Cara manusia nak hidup ke mana, manusia nak kahwin ke mana, manusia nak meletah ke mana, manusia nak gaul ke mana, manusia nak amalan ke mana, itu bagi syariat. Ya Quran, ilmu syariat ada bertauhid. Selagi kalau bukan syariat, bukan tauhid, ialah kisah Allah Ta'ala yang cerita. Jadi setiap ayat dalam Al-Quran tak lebih dari 3 kali. Dicari ayat mana, ada 3 pokok ni. Kalau bukan ayat kisah, ayatkan syariat. Kalau bukan ayat syariat, ayatkan tauhid Allah Ta'ala. Tapi surah Al-Ikhlas ni ambil pada ayat pertama sampai pada akhir ayat, ayat masalah tauhid Allah Ta'ala. Sebab tu dia bertempat satu dia di antara 3 dalam Al-Quran Al-Karim. Manakala surah Al-Kafirun, kita baca surah Qul ya ayyuhal kafirun.
Surah Al-Kafirun merupakan tauhidul qasdi, al-amali, tauhid amali. Di segi sakut masalah amal kita, yaitu la a'budu ma ta'budun. Aku tidak sekali-kali menyembah apa yang kamu sembah. Merupakan tauhid amali di segi amal kita. Jadi itu ayat kata Allah, kita himpun dalam baca dan semaya kita ni dua tauhid. Pertama tauhid amali, yang kedua tauhid ilmi. Di segi pegangnya tauhid pada Allah, dan hal di segi amalan kita bertuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah melalui ayat ini berbeza di antara orang yang sembah Allah Taala dengan orang yang sembah selain daripada Allah Taala. Dan walaupun kedua-duanya, yaitu kedua-dua surah ni dan mengaku bahawa Allah Taala Rabbul kulli syai'. Allah Taala Tuhan kita bagi setiap sesuatu. Qul ya ayyuhal kafirun. Allah Taala panggil dia kafir. Dan ayat ni salah dan jelasnya Allah Taala menamakan kekufuran mereka itu dengan panggilan kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Jadi setengah-setengah di dalam laksud ngaji di negara-negara Arab. Jadi setengah-setengah negeri Arab ni, sama ada Mesir sendiri, kalau pemerintah yang untuk datang mereka untuk anggota Islam, dia bisa tukarkan kalimah kufur, kalimah kafirun ni dalam sejarah-sejarah Islam, buku tarikh, dalam tarikh peperangan, peperangan yang Rasulullah berlawan orang kafir. Dia tak sebut kalimah kafirun, dia tukar jadi kalimah kurik, tukar di kalimah lain dalam sejarah. Jadi dia nak pisah dan tak sewi nak melisuhkan orang yang menentang Islam, orang yang kufur kepada Allah Taala dinamakan kafir. Jadi dia buat kalimah lain. Kalimah lain. Agama orang berlawan Rasulullah dia tak akui nama salah dengan lafaz kafir. Dia pisah nak buat sikit-sikit kalimah tu. Sebab Allah Taala memanggilkan orang yang kufur dengan dia ialah nama kafirun. Demikian juga Allah Taala kata qul huwallahu ahad dalam ayat qul huwallahu ahad ni. Allah Taala dan cerita atau khabar bahawa dia ni ahadun fi ayyi syai'. Allah Taala satu saja. Daripada dia mana-mana sesuatu saja Allah Taala satu. Dan Allahu ahad, qul huwallahu ahad. Atau Allahu ahad. Nah, sifat yang paling tinggi bagi Allah Taala, Allah Taala al-ahadus samad, al-fardul ahadus samad. Dan min al-asma'il a'zam. Dan kita minta kepada Allah Taala ni al-fardul ahadus samad. Ya, Allah Taala satu as-samad. Dan tempat kita bertumpu. Bahwa ahadu fi rububiyyah. Allah Taala satu pada rububiyah dia. Satu pada rububiyah, pada sifat rububiyah Allah Taala, bermakna tidak ada sesiapa dalam satu pun yang mencipta dan memberi rezeki dan memilih selain daripada Allah Taala. Panggil rububiyah Allah Taala. Panggil tauhid rububiyah. Dan manusia ni tauhid rububiyah ni, orang kafir, orang musyrikin Mekah, mereka bertauhid rububiyah pada Allah Taala. Dia yakin Allah Taala jadi, Allah Taala turun rezeki, Allah Taala dia semua yakin. Tapi masalah besarnya mereka tidak bertauhid pada uluhiyah Allah Taala. Semua Allah Taala, tapi semua selain daripada Allah Taala juga. Minta pada Allah Taala, tapi minta lain pada Allah Taala. Orang syirik di segi uluhiyah Allah Taala. Ya, syirik di segi ibadah. Dia besar sekali. Dan inilah manusia, ramai di kalangan manusia belajar. Dan mereka bertauhid di segi rububiyah, bertauhid di segi asma Allah Taala, belajar tentang asma Allah, belajar tentang sifat Allah Taala. Tapi apabila kita tengok di segi amal dia, di segi uluhiyah Allah Taala, kadang-kadang minta selain daripada Allah Taala. Dan minta selain daripada Allah Taala. Dan doa dan minta itu adalah ibadah. Dan ibadat ni tak boleh kita nak beribadat selain daripada Allah Taala. Walaupun daripada malaikat
daripada para malaikat, minta pada para malaikat, minta pada anbiya, minta pada rasul sendiri. Setelah Rasulullah meninggal dunia, tak boleh kita lagi berdoa pada Nabi, tak boleh kita minta, ya Rasulullah, farja'na humumana, lepaskanlah kami daripada seksa, lepaskanlah kami daripada bala, lepaskanlah daripada kami daripada kesusahan. Minta pada Nabi. Lama di kalangan manusia yang minta pada Nabi dan minta pada wali-wali mereka. Ini golongan yang sesat, golongan Syiah, golongan Sufiyah, golongan Batiniyah. Ini suka beribadat pada kubur dan suka beribadat pada wali-wali Allah dan wali Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala jaganya kubur Nabi dan jaganya kubur para sahabat dia. Ya, kalau kita bayar, kalau lah kubur Rasulullah dan juga Madinah ni ataupun ke kawasan ni duduk di bawah kerajaan yang bukan kerajaan Saudi, duduk pada kerajaan Suriah, atau duduk pada kerajaan Arab Mesir, atau duduk kerajaan orang yang berpihak pada batinian, dan ke mana dia dikubur mereka? Duduk ke mana kubur Nabi? Mesti kena ada bunga, kena ada tawaf, kena ada itu, kerana kubur Rasulullah. Lebih mulia dan lebih barakat, kalau segi barakat, di segi mulia, di segi kelebihan, secara lebih daripada kubur wali-wali yang mereka bergantung nanti. Dan kalau mereka ni dapat menguasai, maka kubur ni jadi tempat ibadat. Tapi Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala jaga, dan duduk di bawah pemerintahan. Sebenarnya kalau tu kerajaan Saudi, kalau tu ulama-ulama dia, mereka nak katakan kubur Nabi dia dirata, dia disupport, dia disama rata pohon Nabi Raya. Nabi Absad suruh sama rata, tapi kalau mereka mari merantah negara Saudi itu, kubur Nabi itu nak buat bina dah. Dan satu saat dia buat bina, buat jaga jadi tinggi dah. Tapi sebab apa yang tak betul? Sekarang tak betul tu, susah dah. Dah duduk letak kata negara luar begitu. Kalau betul kubur Nabi buat ini sama, tu lagi. Berarti dia tinggal seorang mana dia mari, kerana kubur rumah Nabi ni dan kubur Rasulullah ni dimasuk dalam kawasan masjid semenjak daripada masa pemerintah Abdul Malik bin Marwan. Dan lepas para Nabi mati lebih kurang dalam 100 tahun, lebih kurang kat 100 tahun, maka dibuat masuklah kubur Nabi dalam kawasan masjid. Lepas para Nabi mati kat 100 tahun tu, kubur Nabi telah masuk di dalam kawasan masjid. Belum ada ada syukur dan duduk pemerintah ada dinding ni lah. Di masjid lah tu rumah Nabi, dinding rumah Nabi dengan dinding masjid lah tu lah. Dan tak rasa lagi Nabi tu ada luar rumah dia, tapi rapat dengan dinding masjid. Maka lepas waktu Nabi mati, dalam masa Abdul Malik bin Marwan, semasa dia nak keluarkan Masjid Nabawi, maka masa itulah dia butuhkan rumah-rumah. Dan di masjid itu butuh rumah Nabi, rumah isteri dia butuh. Dan sekarang setengah matilah, tak ada orang butuh, maka butuhkanlah rumah Rasulullah dan masukkanlah dan kubur Nabi di dalam kawasan masjid. Yang mana 100 tahun lepas mati itu rumah Nabi, atau belum ada rezeki, rumah Nabi masuk dalam kawasan masjid. Mana 1000 tahun. Dan maka kerajaan Saudi mari pun ada rumah Rasulullah sudah dibina lah. Dan kawasan kubur dia sudah dibina tinggi. Kawasan ini sebenarnya Rasulullah lain sehingga tinggi kubur dia, agak tinggi, tapi dibina dengan itu. Terpaksa tak ada yang mari yang sebagaimana Ka'bah masa Rasulullah sendiri. Rasulullah sendiri, Rasulullah ta'ala anna qaumuki hadithu bil kufri, kalaulah aku ni tengok kaum ni baru masuk Islam, nasihat aku akan runtuhkan Ka'bah dan aku akan binakan Ka'bah di atas asas Nabi Ibrahim AS. Jadi Ka'bah masa Nabi Ibrahim ni banyak sampai Haji Ismail. Jadi kawasan Haji Ismail ni masuk dalam kawasan Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim ini. Maka setelah orang Quraisy bina, masa Nabi kita umur dia 25 tahun, orang Quraisy binakan Baitullah, kerana runtuh dan Baitullah bina semula, maka dia gunakan duit untuk mengguna Baitullah dua proses semua. Jadi tak cukup duit. Boleh sekadar awak serata. Sekadar awak kawasan lagi lah. Maka tinggal lagi, buju lagi kawasan kawasan Haji Ismail ni. Lalu dia tinggalkan Ka'bah kita seperti kita kata lagi lah. Dan kawasan Haji Ismail tu dia tinggalkan buat, kerana buat dengan harta bersih tu dia tak cukup. Jadi cukup sahaja. Maka Rasulullah apabila dapat kuasa Rasulullah
betul Kaabah buat atas bina Nabi Ibrahim. Tapi Rasulullah tak buat. Rasulullah tinggalkan dan bukakan lubang hijau semas seperti itu dalam alamnya. Maka lepas barat tu pula dia pergi Kaabah semula. Masa pemberontak Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair masa dia di khilafah, dia mengaku dia di khilafah pada masa Yazid bin Marwan. Lepas pada Muawiyah dia duduk di Syam, maka Muawiyah mati latih anak dia. Pada masa tu negara Islam jauh. Lepas pada matinya Husain tu semua, belum mati Husain. Belum laku dia Husain. Mana Abdullah bin Zubair kuasa di Mekah, ia boleh Mekah dia dan Mesir dia dan setengah negeri Arab masuk daripada bawah dia. Mula-mula Yazid nak jadi khalifah. Jadi betul dua negeri Islam pada masa itu ada dua orang khalifah. Yang mengaku khalifah pertama dari Syam iaitu Yazid dan Muawiyah, dan khalifah kedua dan Abdullah bin Zubair dari Mekah. Jadi Abdullah bin Zubair dia ingat pesan Rasulullah SAW, maka dia butuhkan setengah Kaabah dan panjang Kaabah semula, besarkan Kaabah semula, buat atas dasar Nabi kita lah buat. Jadi dia besar mula Kaabah. Jadi buat masuk Hijri Ismail semua lah, bina Kaabah semula. Lepas tu dia mati dan dia kena bunuh di situ lah. Akhirnya perai masa hajat, perai dia bunuh semua. Maka putus semula daripada asal. Maka lepas pada tu lah khalifah yang masuk Khalifah Abdul Malik, Khalifah Abdul Malik yang batal itu hajat dan dia mati, maka dia letak balik semula, maka bina balik semula seperti masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semula seperti kata lain. Karena di segi tepat tu, di segi tepat tu boleh semula sebab pada masa Nabi. Walaupun Nabi kata dia kalau dia boleh kata dia kat mana dia bina semua masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi disebabkan orang itu bawa masuk Islam, maka demikianlah kita tengok di negara Saudi sendiri. Dan dia kalau mengikut cita-cita dia katakan kubur Nabi sama seperti Nabi Musa. Tapi dia tak awak. Dan kalau awak lagi tu memanglah menjadi satu fitnah yang paling besar pada kerajaan Saudi. Sebenarnya fitnah besar dia. Dan sebab maulud Nabi di kawasan Mekah semua yang betul nak keluar masjid ini terpaksa kena putus. Dan terpaksa nak putus. Itu masalah dulu lah. Apabila nak keluarkan masjid terpaksa kena putus rumah Nabi. Terpaksa kena putus rumah isteri Rasulullah, rumah sahabat. Kena putus masa nak keluar masjid kan. Supaya masalah ni apabila nak keluar masjid halal terpaksa kena putus 4%. Waktu pergi masjid supaya maulud Nabi semua orang kata maulid Nabi tu lah. Pak Nabi beranak sejarah mana tak ada jelasin, memang di situ mana dan tepi dia karena orang kawasan haram masa Rasulullah mana ada klinik masjid haram tu ya rumah dia memanglah di kawasan tu lah sahabat Rasulullah dan Abu Jahal itu lah kaum Abu Jahal klinik masjid haram tu lah kau belum Rasulullah dibangkit jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tauhid ini pentingnya di dalam kehidupan manusia. Saya mana semaya kita berkati kita baca dan kuliah al-kafirun makna tauhid di segi amali kita, di segi uluhiyah kita dan baca Allah ahad, tapi di segi ilmu, dari segi qasd, di segi ilmu itu kita yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah Allah ta'ala ni bila kita baca dua surah ni memberi arti sangat besar, kita wajib dan membersihkan Allah Ta'ala daripada segala syirik dan segala perkhurafat semua ni kita kena tinggal. Kalau kita ingat pula bahawa tidak ada la'am